ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berikut ini babun al-musafirah bil mashab ila bilad al-kuffar idza khifa wuqu'uhu bi aydil adu. Mashab ke biladul kuffar, ke negeri-negeri kufar, jika dibimbangi ia jatuh ke tangan musuh. Bab ini ialah di mana dia sebut perkataan larangan untuk bermusafir ke negeri kufar dengan mashaf. Mashaf bermaksud Al-Quran. Walaupun sebenarnya Al-Quran itu terhimpun secara menjadi sebuah buku, menjadi kitab yang teratur dan tersusun, dimulakan oleh Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, kemudian disatukan oleh Uthman bin Affan. Namun pada zaman Nabi SAW, walaupun tak diikat, dibinding seperti itu jadi sebuah buku, tapi lembaran-lembaran Al-Quran ada ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sama ada mereka tulis di atas kertas pada masa itu, yakni di kulit-kulit, ataupun mereka tulis di tulang belulang untuk mereka baca. Dalam hadis dia tak sebut perkataan mushaf, tetapi dia sebut perkataan Al-Quran. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafira bil Qur'ani ila ardil adu, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bermusafir dengan Quran ke negeri ataupun ke bumi musuh, muttafaqun alaih. Perkataan, ada beberapa perkara yang mesti kita lihat di dalam hadis ini. Yang pertama, kita tahu Nabi SAW dalam hayat baginda ada menulis surat menyurat kepada pembesar-pembesar kufar, dan baginda SAW di dalam surat-suratnya menulis Al-Quran, seperti suratnya kepada Hercules, dan dia tulis suratnya, dia bagi salamu ala man ittaba'al huda, salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk, aslim taslam, Islamlah nescaya kamu selamat. Sehingga Nabi SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, memasukkan ayat Al-Quran, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, wahai ahlul kitab, mari kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, jangan kita sembah melainkan Allah. Ayat Quran. Jadi oleh kerana itu, Al-Imam Nawawi memasukkan illah hukum. Illah hukum ni punca larangan. Kenapa tak boleh? Pasal ada juga Nabi SAW hantar, katanya kerana apabila bimbang jatuh ke tangan musuh,
yakni apabila musuh nanti akan mempersendakan ayat Al-Quran. Kalau kita bawa jatuh ke tangan musuh dan musuh mempersendakan ayat Quran, dia ambil, apapun kita tak mampu menjaganya, dia akan pijak, ataupun dia akan koyak, ataupun dia akan letakkan pada tempat yang tak wajar, dihina ayat Quran berkenaan. Jika kita takut hal itu berlaku, maka kita dilarang untuk bermusafir membawa ayat Al-Quran kepada negeri musuh. Kalau kita tak bimbang, tak ada masalah lah. Kalau kita sahabat pergi ke negeri musuh, mereka bawa sebahagian bersama dengan mereka bacaan-bacaan tertentu, tulisan-tulisan tertentu. Kalau mereka rasa mereka akan dapat menyelamatkan daripada Al-Quran itu daripada dihina. Kemudian, bagaimana pula kita nak mentarifkan negeri musuh? Negeri musuh tu apa? Maka para ulama dalam siasah syariah menyebut dua pembahagian negeri. Satu disebut sebagai Darul Islam, satu disebut sebagai Darul Kufur ataupun Darul Harb. Sebahagian mereka membahagikan pula kepada bahagian yang ketiga, dia panggil Darul Ahd. Dar Islam ialah negeri ataupun wilayah yang dikuasai oleh umat Islam. Zahir padanya tanda-tanda Islam. Maksud zahirnya azan, maksudnya adanya masjid umpamanya, dan orang Islam boleh beramal dengan Islam dalam negara itu. Orang Islam kena kuasai. Mana-mana saja wilayah yang dikuasai oleh orang Islam, zahir kepadanya bahawa saja wilayah itu kita masuk, kita tahu waktu semayang ada azan, dan orang Islam tak dihalang untuk mengamalkan agamanya, maka dia Darul Islam. Darul Islam pada majoriti para ulama. Sebahagian sebut dilaksanakan Islam, walaupun sebahagian, walaupun satu juzuk. Dia tak buat semua, dia buat sikit pun tak apa. Darul Islam. Umpamanya dia buat hukum hakam nikah kahwin, Darul Islam. Di atas dasar itu, Dar Islam, semua negeri-negeri yang dikuasai oleh umat Islam ialah Darul Islam. Mana negeri yang mana orang Islam tak boleh amal Islam dengannya, dia memusuhi Islam, dia memerangi Islam, dia tak benarkan, dia tak ada hubungan dengan Darul Islam, dia tak ada hubungan dengan umat Islam, dia perang orang Islam, kita anggap sebagai Dar Harb. Dar Harb ni yang dimaksudkan dengan Ardil Adu atau Biladul Kufar. Satu lagi ialah negeri wilayah yang mereka ada perjanjian dengan orang Islam. Dia tak Islam tapi dia ada berjanji dengan orang Islam. Dia buat perjanjian damai, dia terikat dengan orang Islam, dia Darul Ahd. Ini pembahagian zaman dulu. Zaman dulu, seperti mana saya sebut, zaman dahulu tak ada perkataan Daulah Islamiah, tak ada perkataan seperti itu. Perkataan ini tidak dikenali. Daulah Islamiah, tidak Daulah Islamiah ni setelah penjajah datang ke dalam dunia orang Islam. Bila orang Islam nak halau penjajah keluar, decolonization, dia nak decolonize, nak suruh penjajah pi, maka mereka nak bentuk negara. Negara ni negara apa? Maka mulalah timbul perkataan Daulah Islamiah. Kemudian dibincangkan oleh Rashid Ridha dan seumpamanya. Sebab itu kitab-kitab silam tak ada perkataan Daulah Islamiah.
Ada dar Islam, dar kufur dengan darul ahad. 3 wilayah ni. Kalau berdasarkan kepada kitab-kitab silam, walaupun sebahagian para ulama ada yang menyatakan pembahagian 3 ni sudah tak relevan pada zaman ini. Abu Zahrah sebut pendapat ini, Imam Abu Zahrah. Kemudian Dr. Wahbah Zuhaili sebut benda yang sama. Dia kata pembahagian ni tak ada nas. Kemudian Tariq Ramadan popularkan, pertahan benda ni barat, pembahagian ni tak relevan. Cuma Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Jihad, dia pertahankan, dia kata pembahagian ni relevan. Dia kata pembahagian ni ada nas, ada asas. Dia pertahankan. Tariq Ramadan cuba menyentuh tentang, dia kata Darul Islam kalau menurut Abu Hanifah ialah negeri yang mana adanya keamanan orang Islam beramal dengan Islam. Itu dalam perkiraan mazhab Abu Hanifah. Kerana Tariq Ramadan nak kata pada dia kata kadang-kadang di negara barat orang Islam lebih senang nak amal Islam daripada negara orang Islam sendiri. Kalau itu kata dia, kalau ikut tarikh Abu Hanifah, sebahagian negara barat mungkin lebih dekat dengan Darul Islam daripada negara Arab yang tangkap orang nak beramal dengan Islam. Ramadan mengemukakan pandangan dia, dan ada beberapa dialog di kalangan intelektual terhadap pandangan Tariq Ramadan. Tak apa, kita pergi kepada pandangan tradisi yang lama, yang pembahagian 3 ni. Pembahagian 3 ni, jika diikutkan kepada pembahagian yang 3, bererti semua negara-negara umat Islam pada hari ini secara ringkas, semua yang berada dalam OIC adalah dar Islam. Dar Islam, tak boleh kita perangi Darul Islam. Macam mana pula negara lain? Di mana pula negara musuh? Kalau ikut perjanjian lama, kalau ikut perbahasan para sarjana yang silam, mana negara yang tak ada hubungan perjanjian dengan negara Islam dan memerangi orang Islam, dia darul harb. Itu daripada dekataan darul harb jadinya harbi, kafir harbi. Harbi kita sebut. Tapi kalau kita tengok dalam politik moden, kebanyakan negara ada hubungan dengan perjanjian dengan orang Islam. Betul tak? Kerana kita ada bangsa-bangsa bersatu, negara-negara Islam masuk ke dalam itu. Kalau dia tak ada dengan kita, dia ada dengan negara Islam orang lain. Duta kita kepada dia, duta dia ada dalam negara kita. Kita ada hubungan. Rakyat kita pergi ke sana ada hak, dan rakyat dia datang ke sini ada perjanjian, kita mesti lindungi. Kita ada perjanjian. Maka berarti semua negara-negara dalam dunia ni, termasuklah Amerika Syarikat yang duta kita dalam negara dia, duta kita adalah negara dia, termasuk Darul Ahd, wilayah yang mempunyai perjanjian dengan orang Islam. Tak harbi lagi. Qaradawi kata kecuali satu negeri dia harbi, iaitu Israel. Pasal orang Islam tak mau berkira dengan dia, dan dia musuh orang Islam, dia berperang dengan orang Islam, dan dia memang isytiharkan perang Islam. Dia harbi, dia kafir harbi, dia kafir harbi. Jadi kafir harbi ialah kafir yang tak mempunyai apa-apa hubungan dengan negara orang Islam, dengan masyarakat Islam. Tak ada apa-apa perjanjian. Kalau ada perjanjian, dia tak harbi. Dia janji, kita tak boleh bergaduh dengan dia. Kita berjanji. Orang Islam ni still atas perjanjian dia. Al-Muslimun ala syurutihim. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi. Orang Islam pegang pada syaratnya. Kalau orang bukan Islam, sebelum itu,
Kalau dah kita tahu hal ni, maka Quran kita tak boleh pergi bawa di negeri yang orang Islam tak aman, yang boleh hina. Kalau nak kira konteks sekarang, kita semua ada hubungan, yang orang ada hak dalam setiap negara dalam dunia ini terikat dengan bangsa-bangsa bersatu. Secara umumnya manusia bawa Quran pergi ke mana pun, orang tak boleh kacau barangan kita. Maka larangan hadis ni tak berlaku, melainkan apabila kita dengan sangkaan yang besar, Quran kita kalau bawa pergi negeri itu, memang Quran kita akan dihina, barulah maksud hadis ini terkena. Rakyat bukan Islam, rakyat bukan Islam yang duduk di dalam negara orang Islam, dia ada perjanjian dengan orang Islam. Dulu dia berjanji dia tak akan perangi, kita akan bayar jizyah, dia akan bayar jizyah. Rakyat ini dia sebut sebagai zimmi. Kita panggil ahlu zimmah. Ahlu zimmah. Kalau ahli zimmah, ahlu zimmah ni istilah dulu. Jadi orang Yahudi, orang musyrikin, siapa saja yang duduk di dalam negara orang Islam, Kristian, Yahudi, yang duduk dalam negara orang Islam, yang bayar jizyah, yang bayar cukai kepada kerajaan Islam, yang berjanji dia menjadi rakyat negara, dia akan taat pada kerajaan Islam, maka kita panggil ahlu zimmah. Perkataan zimmah itu merujuk kepada zimmatullah, zimmatur rasuli, bahwasanya di bawah lindungan Allah, di bawah lindungan Rasulnya. Lindungan Allah, lindungan Rasulnya. Hari ini kalau sebahagian orang tak mau perkataan ahlu zimmah, dia kata ini second class kerakyatan. Jika diwujud negara Islam, kita nak bubuh bahawasanya orang kafir ni kita namakan unbelievers ni, orang yang tak beriman dengan agama ni, dia tak beriman dengan agama kita. Dari sudut kita dia kafir lah. Dia kata itu perkataan hina, tak apalah. Kita dari sudut dia kita kafir lah. Kita kafir dengan agama dia. Dia kafir dengan agama kita. Kita cakap dengan istilah kita. Tak apalah kita sebut non-Muslim. Non-Muslim. Unbelievers. Mereka ini disebut sebagai ahlu zimmah. Perkataan zimmi bukan maksud mereka rakyat second class, tapi perkataan maksimi bermaksud mereka dilindungi. Zimmatullah, zimmatur rasuli, dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Rasulnya. Okey. Dilindungi maksud orang Islam tak boleh buat tindakan apa kat dia. Dulu perkataan ahlu zimmah, sekarang tak ada. Sekarang kita macam mana ada perjanjian satu orang dengan negara, negara bagi kat dia kerakyatan. Dia jadi rakyat. Bila dia jadi rakyat, dia dilindungi oleh perlembagaan. Bagi negara, sistem baru dalam kerajaan, pasal politik ini berubah. Dan kita ada negara, kita tak perlu dia mari buat nak isytihar saya jadi ahli zimmah, dia tak perlu. Dia lahir, dia rakyat bukan Islam, dia dapat kerakyatan, dia tertakluk pada undang-undang kita, dia laksanakan, dia bayar apa yang perlu dibayar oleh rakyat, dia patuhi undang-undang negara, dia adalah rakyat bagi negara. Rakyat non-Muslim itu sama dengan maksud ahlu zimmah. Kita tak boleh buat apa dia. Kita tak boleh zalimi dah. Kita akan baca nas. Kalau non-Muslim bukan rakyat, dia mari daripada Amerika, dia masuk ke dalam negara kita, tapi dia masuk, dia cop pasport. Kita lulus dia masuk kerajaan kita, kedutaan dia ada ke sini, dan kedutaan kita juga ada ke sana, di sana. Kita boleh pergi sana. Kalau apa-apa kita rujuk kedutaan kita. Dia muahad, muahid. Dia rakyat, individu, warga yang ada perjanjian dengan negara kita, dengan negara orang Islam. Dia juga tertakluk di bawah hukum hakam syarak yang berkaitan dengannya. Nabi SAW berkata, man zalama muahidan
awin taqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafs fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud di dalam Sunan Abi Daud, dan diriwayatkan oleh riwayat-riwayat yang oleh ahli hadis yang lain, tapi dalam Sunan ia hanya diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi SAW kata, sesiapa yang menzalimi golongan kafir yang mempunyai perjanjian dengan orang Islam, zimmi dan muahad tadi, ataupun mengurangkan haknya, kita tak bagi hak dia 10, kita bagi 5 aja, kita bagi 5 aja kat dia, ataupun kita bebankan dia melebihi kemampuan dia, kita bagi kat dia benda yang dia tak luar daripada kemampuan dia, kita ada kuasa negara kita tekan dia, ataupun kita ambil sesuatu daripadanya tanpa redha dia tak setuju, kita ambil juga pasal kita ada kuasa negara kita. Nabi kata fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, akulah orang yang akan menentang orang Islam yang buat macam tu, berhujah menentang orang Islam itu pada hari kiamat. Ni hadis yang kita baca ni, walaupun Nabi sebut tak musuh, tapi Nabi sebut tentang masalah bagaimana sikap Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ni kalau tuan-tuan dengar cakap bagi hak, jaga hak, walaupun Amerika cakap bagi hak, jaga hak, dia tindas hak, kita jangan kira dia, tapi dunia rasa macam common sense, semua orang cakap tentang hak rakyat dan seumpamanya, tolerance antara agama, tolak ansur. Hari ni kita dengar, 1400 tahun dahulu kita tak dengar benda ni, tak ada. 1400 tahun dahulu agama lain menindas agama lain biasa, bahkan bukan agama, berbeza mazhab, mereka dibunuh. Ortodoks berperang dengan Katolik, membunuh antara Kristian, sehingga sebahagiannya minta pertolongan kerajaan Islam. Nabi 1400 tahun dulu tak ada bangsa-bangsa bersatu, tak ada human rights, international human rights, tak ada. Nabi sudah bercakap soal toleransi, soal jaga hak orang yang berlainan agama, jaga hak orang yang berlainan agama, dan siapa yang mencemarkan hak ini, dia berdosa pada hari kiamat kelak. Hal ini mana-mana agama tak tahu. Sebab itu apabila sebahagian penulisan di barat cuba nak menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganas dan seumpamanya, ialah kejahilan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, tuan-tuan, tak ada agama cakap benda ni atas nama Tuhan. Keadilan yang merentasi agama, keadilan yang merentasi bangsa, yang diperkatakan, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu Qibti di Mesir, kan hari itu ada bergaduh geng-geng Kristian Mesir dengan rakyat Mesir. Mereka tu Qibti, Koptik. Qibti ni dia, ingatlah Nabi Musa dan daripada Bani Israel dengan Qibti, Firaun Qibti. Tapi Qibti itu dia keturunan Nabi Ismail alaihi salam, daripada keturunan ada darah Qibti melalui Sarah. Di Mesir, siapa dia gubernur dia? Amr bin As. Umat Islam masuk menguasai Mesir,
pada zaman Umar bin Khattab dan Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Sebab tu tuan-tuan pergi di Mesir ada masjid Amr bin As, masjid besar, dia buat nama Amr bin As. Amr bin As ni Syiah tak apa suka, pasal dia kata kawan Muawiyah. Tapi dia antara gubernur yang bagus, memang ahli politik yang bagus. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an tulis surat kepada Amr bin As, khalifah. Zaman dulu dia tulis surat, pergi hantar, lamalah nak sampai. Sekarang senanglah, dia telefon. Zaman berubah. Sebab tu bila zaman berubah, banyak fatwa hendaklah dilihat dengan kerangka yang baru. Bukan Islam itu berubah, keadaan berubah. Macam tuan-tuan, apa tadi Ustaz Zani cakap pasal apa? Listen ni. Dulu barangkali orang tak rasa apa, dia kata macam tu, kemudian student cerita ke orang lain. Bila cerita, kita tak ada feel, kita tak rasa apa yang budak tu rasa. Tapi hari ni dia masuk dalam YouTube, semua orang tengok, orang rasa ni tak betul. Tapi orang Islam di Malaysia, saya beritahu, lebih baik dalam banyak keadaan daripada non-Muslim. Secara ini komen kita, kerana biasanya orang Islam bela non-Muslim walaupun apabila nampak ketidakadilan. Tapi ada juga kes, tapi dalam beberapa kes apabila Muslim kena, seorang non-Muslim kurang kedengaran. Mungkin adalah satu dua isu, tapi yang lain kurang kedengaran. Isu Palestin sebagai umpamanya, kita kurang dengar non-Muslim cakap, tapi kita is okay. We Muslim, kita contoh. Sayyidina Umar tulis surat. Sayyidina Umar kata, wa'lam ya Amr, innallaha yaraka wa yara amalaka, fa innahu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihi waj'alna lil muttaqina imama. Dia hantar, ketahuilah wahai Amr, sesungguhnya Allah melihat engkau dan melihat amalanmu. Sesungguhnya Allah Azza Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dalam kitabnya, yakni Allah sebut tentang doa orang yang bertakwa, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ini imam kepada orang muttaqin, orang yang beriman, pemimpin kepada orang yang beriman. Kata Umar, yuridu an yuqtada bih, dia mau supaya orang mukmin, mau supaya dia dicontohi. Jadi kita orang mukmin kena jadi contoh. Ni Sayyidina Umar sebut. Jadi pemimpin yang dilantik, kau kena jadi contoh kepada rakyat kau. Rakyat tengok kau, dia teringat tangan jawab. Rakyat tengok pemimpin salat, rakyat pun teringat salat. Rakyat tengok pemimpin pakai tudung, rakyat pun teringat nak pakai tudung. Rakyat tengok pemimpin bercakap baik, maka rakyat pun bercakap baik. Sebab kita menjadi pemimpin iqtida, yuqtada bih wa bihudahu muqtadih, dengan petunjuk mereka itu kamu ikut, yakni para nabi. Dijadikan bukan setakat ceramah, tapi menjadi ikutan. Bukan setakat pemimpin bagi talk kepada orang ikut dia. Umar bin Khattab kata, wa inna ma'aka ahlu zimmatin wa'ah, sesungguhnya bersama dengan engkau wahai Amr, adanya orang kafir, yakni adanya bukan muslim, non-muslim di kalangan ahli zimmah dan ahad. Tadi hak yang dua tadi. Waqad awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awsa bil qibt faqal istawsu bil qibt khairan fa inna lahum zimmatan wa rahimah. Sesungguhnya Nabi berpesan mengenai hak orang bukan Islam. Umar beritahu Amr. Sebab tu orang yang menjadi pemimpin atasan, walaupun kadang-kadang tak semesti jadi ulama besar,
tapi dia kena ada pengetahuan agama sikit, supaya dia tahu apa yang Allah, arahan Allah dan perintah Allah untuk dia bagi tahu kepada orang bawahannya, kepada gubernur dia, kepada ahli parlimen dia, kepada menteri-menteri di bawah dia. Maka Sayyidina Umar pesan kepada dia, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kerana Rasulullah telah pesan mengenai haknya. Kata Umar lagi, dan Rasulullah berpesan khusus tentang Koptik, tentang Qibti, di mana Rasulullah bersabda, istausu bil Qibti khairan fa inna lahum dhimmatan wa rahima. Aku berpesan kepada kamu buat baik dengan orang Qibti, kerana bagi mereka itu hak perlindungan dan hubungan rahim, hubungan adik-beradik. Wa rahimuhum anna Ismail minhum, dan hubungan rahim mereka, silaturahim dengan Qibti, Arab dan Qibti ini, sebab Nabi Ismail di kalangan mereka. Daripada jalur Ibrahim itu turun Ismail sampai Arab, betul, tapi dalam darah Ismail ada Qibti. Jadi Nabi kata pesan, jaga orang Qibti itu, ada darah Arab kita juga, adik-beradik kita juga, bukan di samping mereka bukan Islam, adik-beradik juga. Nabi ingat kat orang Qibti, Qibti Kristian, Koptik di Egypt sekarang perlambangan. Walaupun orang kata apa Kristian masih ada, tapi itu perlambangan 1400 tahun Kristian di Mesir tak dihapuskan, dengan gereja dan segala amalannya. Tuan-tuan pergi ke Museum Oxford, tuan-tuan akan tengok ada baju berapa ratus tahun nu padri Koptik yang dulu, yang awal dulu masih disimpan. Islam tak paksa mereka. Ketika Islam pada puncak yang kuat, sebuah kerajaan yang tidak boleh digugat, khalifah yang tidak takut kepada mana-mana kuasa, dia berpesan supaya buat baik kepada minoriti, kelompok kecil Koptik Kristian Mesir yang ada sampai sekarang. Dulu dia agak besar lah, sekarang sampai hari ini mereka ada. Walaupun berlaku rusuhan, benarnya tak patut berlaku rusuhan antara Muslim dan Koptik sebenarnya di Egypt tu. Kadang-kadang sebahagian orang sentimen dan seumpama pergi bergaduh dengan Kristian. Nabi tak bagi, Nabi pesan buat baik pada mereka. Nabi tahu mereka ahlu zimmah, maka Nabi tahu mereka itu bukan Muslim, tapi mereka, Nabi kata di samping dia ada, kita lindung dia kerana dia ahlu zimmah, dia ada darah ni, darah keturunan Nabi Ismail. Subhanallah, Nabi Ismail lama dah tu, tapi suatu agama yang sangat mulia, rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak ada agama dalam dunia, tak ada nabi dalam dunia. Tak apalah, memang tak ada nabi lah pada Nabi Muhammad. Tak ada mana agama yang bukan daripada agama langit yang bercakap soal kebajikan bukan pengikutnya. Hanya Islam, hanya Islam. Sayyidina Umar pesan tentang masalah Kristen Koptik, dan kemudian Sayyidina Umar masukkan hadis yang saya baca tadi. Kata Sayyidina Umar, man zalama muahidan aw kallafahu fawqa taqatihi fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Dengar dia kata, Nabi kata, siapa yang menzalimi orang bukan Islam, yang ada perjanjian dengan orang Islam, rakyat bukan Islam, atau bebankan dia apa yang dia tak mampu, Nabi kata, akulah musuhnya pada hari kiamat. Kata Umar, ihdhar ya Amr, yakuna rasul ayakuna rasul laka khasman fa innahu khasamahu qasamahu. Jaga wahai Amr, jangan sampai balik ke akhirat kelak rasul itu menjadi musuhmu, kerana baginda akan lawan orang yang memusuhinya. Kemudian Umar kata, engkau telah dicuba dengan rakyatmu, dan aku yang telah tua, tulang aku telah lembut, telah lembut tulang aku, tak larat dah. Raqa azami, telah lembut tulang aku, dan tak larat dah tenaga aku. Aku minta supaya Allah ambil aku sebelum mana
aku cuek tentang ayat aku. Dan aku takut wahai Amr, jika ada seekor unta yang berada di wilayahmu telah tersesat jalan kerana kau tak uruskan, lalu aku pula yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Bukan pasal rakyat bukan Muslim. Ujung Umar kata dalam Kanzul Umal riwayat ni, Umar kata, aku bimbang wahai Amr, kau punya urusan kau tak buat betul-betul, ada unta sesat, Tuhan tanya aku. Unta pun Umar takut Tuhan tanya. Kita semua dunia orang Islam, tak usah kata unta, orang pun kita tak kisah. Lubang jatuh dalam lubang ke, lagi tak pelah raya, kita tak tampung. Dan semua orang kalut pasal nak mengundi. Tapi Umar kata bukan pasal, pada zaman Umar tak ada mengundi. Tapi pada zaman Umar, dia punya pusat tanggungjawab dia ialah langit di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjadi teras kepada kekuatan umat Islam. Dan orang Islam jadi contoh yang baik dalam perkara yang seperti ini. Dia dalam satu masa, Ibnu Abbas, ada orang tanya dia, Sa'ah tanya Ibnu Abbas. Sa'ah kata, kami lalu kawasan orang bukan Islam, kami tengok ada benda-benda apa, tempat dia apa, kami ambil. Macam orang dulu-dulu kan, dia tak tahu dia ambil, dia tak bukan Cina nya tu, tak apa. Ibnu Abbas tanya dia, orang bah kata, bighairi thaman, tak payah bayar duit, tak payah. Dia kata, tak bayar. Orang kata, tak bayar apa, bukan Islam, bayar apa? Ibnu Abbas kata, fama taqulun, apa pendapat kamu ambil benda macam tu? Dia kata, halalan la ba'sa bih. Dia kata, halal tak apa. Dia kata Ibnu Abbas ni terjumal Quran, orang yang alim dalam Quran. Kata Ibnu Abbas, antum taqulun kama qala ahlul kitab, laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaqulu ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Cakap kamu ni macam dengan ahlul kitab. Ahlul kitab kata kami ni dengan orang-orang yang buta huruf, yakni dengan Arab yang bukan ahlul kitab ni, tak ada dosa apa buat apa kat depa. Dan Allah kata apa? Itu Quran sebut ahlul kitab kata kami dengan puak-puak buta huruf ni, ummiyin ni, hak mu Arab, hak tak erti apa ni, kami buat apa pun tak berdosa. Mereka menyatakan menggunakan nama Allah secara dusta, sedangkan mereka mengetahui. Quran kata, Nabi kata, hak hampa kata halal tu macam tu, hampa rasa tak berdosa, maksudnya benda ni berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam satu hari dia tengok ada orang Yahudi minta sedekah, susah, tua, kemudian buta mata dia. Sayyidina Umar kata, apa jadi yang duk meminta? Dia kata, al-hajatu wal jizyah, ada hajat, keperluan untuk diri aku dan juga jizyah, aku kena bayar cukai. Aku sebagai rakyat bukan orang Islam pun bayar juga zakat, depa bayar cukai. Omar ambil Yahudi tua ni, Omar bawa dia pergi ke Baitul Mal, dan Omar kata bahawa kepada Baitul Mal, kita ini ma ansafnahu in akalna syababahu thumma nakhdhaluhu 'indal haram. Kita ini tidak insaf jika kita makan duit dia masa dia muda, kemudian kita biarkan dia hina bila dia tua. Kemudian Sayyidina Umar sebut, innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah, sesungguhnya zakat untuk orang miskin,
tolong bagi kat dia duit baitul mal sehinggalah dia dapat hidup ke akhir hayat dia. Namuzah, contoh yang hebat dalam sejarah Islam, pengurusan antara orang Islam dan bukan Islam. Orang bukan Islam kena tahu ni, dan kita kena bagi tahu kepada mereka. Sebahagian negara orang bukan Islam, orang Islam tak dapat benda ni. Tapi orang Islam dapat sebahagian hak mereka di sebahagian negara orang bukan Islam yang lain. Kita tahu juga, kita kena tahu. Kita jadi contoh dalam hal ni. Allah kata, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cerca benda-benda yang mereka sembah selain daripada Allah, nanti mereka cerca Allah secara permusuhan dan tanpa ilmu. Al-Imam Al-Qurtubi kata ayat ini terpakai pada umat Islam dalam semua keadaan. Jika sekiranya bukan Muslim itu terpelihara, dia di bawah, dia bawah kekangan, dia tak ada ruang untuk mencerca orang Islam, kita jangan duk cerca Tuhan dia, jangan cerca salib dia, jangan cerca sembahan dia. Nanti dia akan cerca agama Tuhan, akan cerca Tuhan kerana permusuhan. Tak boleh seperti mana kita menggalakkan benda yang haram, kata dia. Jadi kita pergi maki, tiba-tiba pergi maki gereja dia, pemaki kuil dia, tak boleh, sehingga menyebabkan dia react kepada kita, sedangkan dia tak kata apa sebelum ni, dia mula cerca agama kita. Agama Allah kata wala tasubbul ladzina yad'u min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Sebab tu Islam mendahului dunia ini. Tapi hari ini kita pun tak tahu. Saya semalam jumpa satu budak Melayu, keluarga dia bawa, dia lebih ke orang macam masuk Kristian lah. Jadi dia tak mau cerita, jadi mungkin family dia dah suruh dia jumpa, dia datang jumpa saya bersembang dia kata, saya kata saya okey, saya open minded, saya boleh dengar orang bercerita dan saya suka share untuk mendengar cerita orang. Saya juga pergi kepada banyak Kristian punya talk, dan kadang-kadang saya pergi juga kepada apa yang mereka bahaskan di gereja-gereja mereka. Saya nak dengar mereka kata apa, saya kata saya okey, saya boleh dengar. So dia pun cerita. Saya kata macam mana dia boleh jadi pengaruh dengan Kristian pula. Tuan-tuan, inilah masalah dunia terbuka, internet dan seumpamanya. Dia kata dia tengok, dia rasa kecewa. Apa pasal orang Islam suka bergaduh? Perang sana, perang sini, semua negeri orang Islam bergaduh, berperang. Saya tak suka. Saya rasa Tuhan tak mau benda macam ni. Saya cuba nak cari agama yang adil, yang tak bergaduh. Dan saya jumpa satu orang pemuda Iran. Dia kata dia dulu orang Islam yang baik, tapi sekarang dia dah masuk Kristian sebab dia dah bosan dengan cara orang Islam yang keras, ganas. Saya kata menarik. Tapi saya kata kat dia, dalam sejarah Kristian juga banyak mereka membunuh orang. Hari ini saja yang kita dengar apabila mereka tolerance. Dalam sejarah mereka, pembunuhan, bakar, membunuh scholars ialah amat, itu praktis yang berlaku dalam agama Kristian. Jesus never taught that. Jesus tak pernah suruh benda tu, tak pernah ajar benda tu. Tentu kita percaya dan Nabi Isa juga adalah Nabi kita. Tetapi penganut dia kata, iyalah penganut tu saya tak suka. Lalu saya pun mula mencari, dan dia baca tu, barangkali dia pun jumpa orang Kristian ke, dia pergi cuba gereja mana ke, dia pun baca melalui internet, baca, dan dia mula baca, dia tertarik dengan konsep love, sayang, cinta. Yang saya kata semua ni benda baru.
Dahulu darah dan darah. Kalau kita nak lihat agama, kita kena balik kepada dia punya reference. Baca Bible, baca Quran. Kita tak boleh kata jangan baca Bible. Kalau awak baca lagi jaga. Dah, ini bukan ubat dah. Saya kata dah, awak baca Bible tapi baca Quran. Tengok apa Bible kata dan tengok apa Quran kata, dan lihat perbandingan. Tengok contradiction, pertentangan yang ada dalam Bible. Dan beberapa buku yang saya suruh saya baca, tapi panjang saya dialog dengan dia. Tapi yang saya nak ceritanya, ini adalah keadaan dunia terbuka. Ya, orang Islam tak boleh lagi dengar listen tu, dia tak jalan. Dia tak boleh. Dia hendaklah saya mendengar hujah awak dan awak mendengar hujah saya. Manusia akan kufur dengan agama, walaupun mungkin mereka tak berani sebut dengan mulut mereka. Satu hari mereka akan memberontak. Mereka akan baca, mereka akan tengok di internet dan seumpamanya. Sekarang sangat mudah untuk akses apa saja. Kita mesti provide maklumat yang betul tentang agama. Kita mesti upgrade kuliah-kuliah Islam, pengajian Islam, masjid dan surau, memperkatakan tentang value dalam agama ini, nilai dalam agama ini. Sebab tu saya tertarik sebahagian orang sebut bahawasanya memang mukjizat Quran ialah bahasa Arab yang hebat. Tapi bagi orang bukan Arab, dia tak dapat menikmati bahasa itu jika dia tak belajar bahasa Arab. Tapi dia dapat menikmati nilai akhlak Al-Quran. Seperti apa yang ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Wahai orang yang beriman, jadilah orang yang bangun menegakkan kebenaran kerana Allah, saksi yang adil. Janganlah kamu menjadikan kebencian kamu pada satu pokok menyebabkan kamu tak adil. Adillah kerana itu lebih dekat kepada takwa. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ini adalah perkara yang mustahak untuk kita hayati. Saya sebut kita perlu, kadang-kadang kita ni nak bila Maulid ni kan, kita perlu Brother Kamaruddin buat apabila Maulid datang, kita tak hadkan. Dia tanya boleh tak? Saya tak boleh, kerana orang anggap Rabiul Awal sebagai bulan Maulid dan seumpamanya. Walaupun kita tidak ada ibadat khusus tentang Maulid, tapi kita mesti tunjukkan bahawasanya Nabi ni Nabi pengasih, Nabi yang rahmat. Tak apalah, kita memang tak ada amalan khusus, tapi kita boleh bagi buku dah. Kau orang bukan Islam tanya pasal apa ramai dunia Islam sambut Maulid. Ada yang bergendang lah, ada yang buat, kadang-kadang tak memberi apa-apa. Ramai agama-agama lain juga sambut. Tapi kalau kita betul-betul nak tolong ataupun nak berdakwah, kita berikan maklumat yang betul tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti jadi orang yang sayang dan berkorban untuk Nabi. Saya sebut dalam beberapa kisah. Jadi macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibn Kathir sebut, kata Al-Imam Ibn Kathir bahawasanya cerita dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Abu Bakar Siddiq apabila dia pergi pergi ceramah dalam Masjidil Haram, musyrikin Quraisy banyak masa tu dan Islam minoriti sikit di Mekah. Abu Bakar pergi ke masjid dan bercakap kepada orang ramai bahawasanya cakap seru mereka pada Islam. Ramai-ramai geng-geng Quraisy ni pakat pukul Abu Bakar. Hak pukul Abu Bakar betul-betul Utbah bin Rabi'ah, salah seorang kepala Quraisy. Dia pukul Abu Bakar sampai pingsan, pecah muka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, bawa Abu Bakar. Dah dengar Abu Bakar kena teruk, Bani Taim datang mari tolong Abu Bakar. Yang ni dia lebih kabilah Arab ni.
Walaupun Bani Taim tu tak Islam, tapi bila pukul geng dia bertahan. Hak tu sikap orang Arab ni. Sebab tu itu salah satu sebab Nabi boleh bertahan. Kenapa mereka tak berani ambil tindakan terus kepada Nabi walaupun mereka benci sangat kepada Nabi, kerana bawa Islam? Sebab adanya di belakang Nabi kabilah dia itu Banu Hashim. Walaupun kabilah tu tak Islam, tapi dia tak akan benarkan kaum kerabat dia kena. Adik-beradik dia tak boleh kena. Masalah hampa tak berkelahi dengan dia, hampa berkelahi je. Jangan sampai bunuh. Jangan duk pukul tak tawan. Aku lawan hampa. Pasal dia asabiyah itu dalam beberapa keadaan menyelamatkan dakwah. Dalam keadaan seperti itulah. Bani Taim selamatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Depa patah balik pergi kat Quraisy, berkata kalau sekiranya Abu Bakar mati, pasal dia pensan, kami akan bunuh Utbah bin Rabi'ah. Sebab tu tuan tengok, bila depa nak bunuh Nabi, depa buat konspirasi nak bunuh Nabi, depa ambil bagi setiap kabilah tu satu orang. Kalau tak buat macam tu, perang kabilah. Tapi kalau setiap kabilah ada seorang, tak bolehlah satu kabilah nak pergi perang sampai 20-30 kabilah. Tribal system depa hidup. Tribes. Kelompok kabilah. Bukan Melayu ya. Melayu Jawa, Melayu Banjar. Melayu. Tapi Melayu dia tak apa sangat, dia tak kisah orang Melayu kan. Dia akan kata Melayu, dia orang Melayu lah. Melayu tak guna je. Yang mamak kata mamak. Kita tengok mamak ya. Tapi mungkin orang Melayu bagus ya. Dia tak tebal dia punya perkauman dia tu. Dia kata kami bunuh Utbah. Dia patah balik pada Abu Bakar Siddiq. Tengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pecah muka semua. Abu Bakar kemudian sedar. Kata Abu Bakar, ma fa'ala Rasulullah. Abu Bakar kata, Rasulullah buat apa? Ma fa'ala Muhammad buat apa? Bani Taim marah. Bani Taim kata, kami turut selamat hang sedek jelek bukanlah kata nak kata apa, pitanya hantar Muhammad pula dah. Bani Taim belah. Ada kaum kabilah dah. Tak ada Abu Bakar ni kita tolong dia, dia tanya pasal Muhammad. Bagus Abu Bakar. Mak Abu Bakar masa tu tak Islam kan. Mai tengok Abu Bakar. Apa keadaanmu wahai anak? Dia kata ma fa'ala Muhammad. Muhammad buat apa wahai mak? Dia kata wahai anakku, aku tak tahu cerita kawan hang ni. Laisa li ilmi bi sahibi. Aku tak tahu apa kawan hang. Aku tak tahu dia. Tanya aku, mana aku nak tahu? Pergilah cari Ummul Jamil, Fatimah bintul Khattab. Nah, adik Sayyidina Umar bin Khattab. Dia masuk Islam dah macam tu. Pergi tanya dia, apa cerita Muhammad? Nabi Muhammad tak terlibat dengan yang Abu Bakar pergi tadi ni. Nabi Muhammad should be okay lah. Tapi dia yang pecah muka semua ni, Abu Bakar yang kata Abu Bakar Siddiq ni tak fikir tentang diri dia, duk fikir tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak dia kesian kat dia tengok dia macam tu. Nak jaga hati dia, mak dia pergi cari. Pergi jumpalah Fatimah bin Al-Khattab. Tanya Fatimah Khattab, apa keadaan Muhammad? Fatimah Khattab kata, aku tak kenal Muhammad siapa, aku tak kenal anak hang Abu Bakar siapa. Ana la adri man Muhammad bin Abdullah wala ibnuka Abu Bakar.
Aku tak kenal siapa Muhammad bin Abdullah, aku tak kenal anak hang. Sebab dia duk seriau mak dia ni main jadi special brand game Quraisy. Takut jadi SB geng-geng Quraisy. Kalau siapa-siapa SB lebih kurang macam tu cerita dah. Kau jadi SB geng Quraisy. Fatimah bin Khattab kata, kalau kau mau aku pergi jumpa anak kau. Apa cerita dah? Cik. Dia bawa pergi jumpa Abu Bakar. Dia pergi tanya, Abu Bakar tanya dia, apa keadaan Rasulullah? Fatimah bin Khattab kata, dia ni ada boleh cakap apa ni? Mak hang duk ada Oh. Abu Bakar kata tak apa, dia tak apa. Boleh bagi tahu. Dia kata sahihun salimun. Rasulullah sihat, tak ada masalah. Duk ada di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Nabi punya tempat ni, Al-Arqam bin Abi Arqam ni tempat Nabi, rumah yang Nabi dengan para sahabat buat aktiviti. Orang Quraisy ni teropong belakang, tapi dia tak perasan Al-Arqam bin Abi Arqam. Sebab kabilah ni tak berapa baik dengan kabilah Nabi. Dan Al-Arqam bin Abi Arqam ni tak famous. Orang lain semua nama ada dalam senarai SB, dia tak ada. Maksud dia buat dia. Tapi rumah dia Nabi guna. Sebab tu kita tak ramai tahu tentang sejarah Al-Arqam bin Abi Arqam. Begitu Nabi punya jaga, begitu confidential dia punya dakwah tu, maklumat dia tu, gerakan Nabi masa tu underground semua, sebab tak boleh bawah tanah. Mak dia nak bagi Abu Bakar makan. Abu Bakar kata, la adzuqu ta'am wa la ashrabu syarban hatta atiya Rasulullah. Aku tak akan rasa makanan dan aku tak akan minum sehingga aku datang kepada Rasulullah. Terpaksalah mak dia angkat dia papah. Nak kena tunggu waktu malam pula sampai geng Quraisy semua dah tak hidup dah. Tak ada siapa lintas dia, baru boleh lari sikit-sikit nak bawa pergi kat rumah Al-Arqam bin Abi Arqam yang agak jauh. Sampai masuk jumpa Rasulullah, dia tengok Rasulullah sihat. Rasulullah tanya sikit, baru dia mau minum dan makan. Tu kualiti cinta Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya dalam agama, adakah perlu kita kalau orang kena buat macam Abu Bakar buat? Agama tak tuntut sampai ke peringkat itu. Tetapi boleh tak apa yang Abu Bakar buat? Itulah cara manusia Abu Bakar melahirkan cinta dia kepada Nabi. Sebab tu cinta ini boleh dilahirkan macam-macam cara. Selagi mana kita tak buat bid'ah, kita buat apa saja yang maksud kita kerana kita mentakzimkan syiar Allah, tak menjadi masalah. Saya sebut hari itu apa tempat, ada orang bila dia ada Quran, dia letak Quran atas bantai yang elok, baldu, dia letak tempat yang tinggi, dia beli Quran yang mahal. Kalau dia tanya, awak Quran hak murah tak boleh baca ke? Dia kata boleh, tapi aku rasa benda ni bernilai pada aku nak beli hak paling elok, aku nak letak tempat ni. Kesemua itu tidak salah, tidak dianggap bid'ah, kerana itu mentakzimkan, membesarkan syiar Allah Azza wa Jalla. Benda tu datang dari taqwal qulub, daripada takwa. Selagi dia kata, oh mesti beginilah agama, dia tak kata, tapi hati dia macam tu, hati dia macam tu, perasaan dia macam tu, nak membesarkan. Ada di kalangan para ulama, dia punya pilihan, dia tak pernah menghulurkan kakinya menghadap ke arah kiblat. Agama tak kata salah, tapi perasaan dia, dia nak mentakzimkan syiar Allah. Ada di kalangan para ulama salaf,
yang tak mau angkat mata dia ke langit kerana gerun kebesaran Allah. Agama tak kata, tapi dia tak pernah kata. Orang lain pun jangan angkat mata, dia tak kata, tapi dia sendiri rasa kalau ada perasaan itu yang lahir daripada manusia insaf, takutkan Allah atau mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah salah? Tak salah, dan tidak termasuk di dalam bid'ah. Tak termasuk dalam. Ada di kalangan orang salah, bila dia nak solat malam, dia beli baju hak mahal. Hak mahal ni aku duk pakai depan orang, hak ni aku nak pakai solat guna Allah Ta'ala. Ni'mata rabbuk, ni'mata rabbik, nikmat Tuhan kamu. Dia pun ada tak salah? Adakah agama kata kena pakai baju yang mahal? Agama tak kata. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Agama suruh ambil zinah pakai di bila setiap waktu salat. Ambil lah macam mana pun, tutup aurat, pakai yang tak apa. Ini adalah manifestasi daripada manusia melahirkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas ini yang kita baca ni larangan pergi ke negeri musuh, dan musuh balik pada tadi seperti mana yang saya bahagikan pada pembahagian 3 tadi, iaitu negeri yang mana yang mengancam keselamatan orang Islam. Allah Ta'ala alam. Kita buka pada soalan. Ada soalan? Assalamualaikum. Di peringkat Madinah tidak ada pemimpin yang bukan Islam, walaupun ada utusan-utusan yang datang kerana politik berdasarkan kepada keperluan. Dan Nabi juga mengeluarkan golongan musyrikin daripada jazirah Arab pada ujung hayat dia. Nabi kata ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab, keluarkan orang musyrikin daripada jazirah Arab. La yajtami'u dinan fi jaziratil Arab, tidak berkumpul dua agama pada jazirah Arab. Tidak menjadi masalah hakikatnya, walaupun Umar mengambil langkah dia tak nak. Umar ambil langkah dia tak nak. Pemimpin mana-mana petugas di kalangan bukan Islam, kerana dia bimbang bocornya rahsia negara. Boleh tak dilantik pemimpin yang bukan Islam? Boleh, jika sekiranya kuasa utama berada di tangan umat Islam. Mereka boleh jadi menteri, mereka boleh jadi apa, berdasarkan kepada keperluan dan kemahiran mereka, selagi mana dasar dipegang oleh orang Islam. Konsep keadilan dikuasai oleh orang Islam. Ijtihad boleh berubah, ijtihad boleh berubah, walaupun tak ada, kerana keadaan pada zaman Nabi tak ada keperluan. Pada zaman Nabi, walaupun riwayat Muhammad ibn Ishaq sebahagiannya tidak menyokong, tapi Al-Imam Ibn Qayyim menyebut dalam Zadul Ma'ad, Nabi ada polisi-polisi tindakan-tindakan tertentu yang mana mungkin tak ada pada orang lain pada zaman kita. Umpamanya Nabi membenarkan Kristian Najran masa masuk berjumpa dengan Nabi dalam masjid Nabi, kemudian sampai waktu sembahyang mereka nak sembahyang, Nabi izinkan mereka sembahyang. Kristian tu sembahyang dalam masjid Nabi, sembahyang, orang Kristian sembahyang di masjid Nabi, melakukan upacara ibadat dalam masjid Nabi. Sehingga Ibn Qayyim kata, kalau berlaku secara kebetulan tidak mengapa, tapi tidak boleh dibuat, dijadikan sebagai kebiasaan. Begitu ada nilai tolerance. Dan mungkin pada sebab itu kita tak perlu, kerana dalam negara dah ada masjid mereka, dah mereka pergi masjid mereka lah nak sembahyang umpamanya. Ijtihad boleh berubah. Amr bin As, dia telah, apabila dia nak membesarkan masjid, dia telah mengambil satu buah rumah bukan Muslim pada zaman dia. Dia bayar dengan bayaran yang tinggi, dia musnahkan rumah tu, dia bayar. Dia tawar, kerana masjid nak dibesarkan, rumah dia duduk tepi masjid, dia bukan Muslim. Dia hantar surat mengadu pada Sayyidina Umar. Amr bin As di Mesir, dia mengadu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak setuju tindakan Amr.
Dia suruh pecahkan, Sayyidina Umar suruh pecahkan binaan masjid, kembalikan rumah yang bukan Islam itu balik. Umar tanya, pasal apa kau pecahkan rumah dia? Dia kata, kami telah tawar dengan tawaran yang tinggi, tapi dia tak mau. Jadi duit tu kami simpan kat Baitul Mal, bila dia mau dia boleh tuntut. Rumah dia kami kena pecah pasal kami nak buat masjid. Kita pun Umar punya polisi tak boleh. Umar kata, pecahkan masjid itu balik, kembalikan rumah dia. Kembalikan rumah dia. Tapi pada zaman kita dah ada umpama pengambilan hak awam yang kerajaan ada hak dan semua orang kena. Boleh tak kita buat pandangan yang berbeza dengan Umar? Boleh. Disebabkan keperluan juga berbeza. Tapi itu polisi Umar umpama. Jadi zaman berubah dan politik juga boleh berubah lah. Ada soalan? Ya. Dia ada beberapa benda. Jika non-Muslim tak setuju dengan Nabi Muhammad, itu biasa. Kalau dia setuju, dia jadi Muslim. Dia mungkin mempertikaikan beberapa tindakan Nabi Muhammad, biasa dia tak clear. Kita menjelaskan kepada dia. Tapi kalau dia jadikan syiar itu sebagai pemusuhan, dia mengepalai pemusuhan untuk menghina Nabi sebagai satu syiar ya. Berarti di situ dia menzahirkan pemusuhan dengan orang Islam. Itu lain keadaannya. Tapi kalau dia semang kita, dia kritik Nabi Muhammad, biasa, kerana dia bukan Muslim, kita menjawab. Ada riwayat yang dianggap dhaif oleh Al-Imam Al-Zahabi, tapi cuba Ibn Hajar menyebutnya dan beberapa Al-Hakim mensahihkannya, dan Az-Zahabi kata riwayat ni tak berapa kuat. Tapi kalau kita nak ambil sebagai satu pandangan kisah, iaitu kisah Zaid bin Syu'nah, seorang pendeta Yahudi yang datang kepada Nabi SAW. Dia kata, bila aku tengok Nabi Muhammad SAW, aku tengok padanya semua alamatun nubuwah, ciri-ciri kenabian, prophetic signs, ciri-ciri kenabian tu nampak pada Nabi Muhammad, kecuali dua benda aku tak nampak lagi, iaitu kesopanan dia, kesantunannya, sifat pemaaf dia itu mendahului marahnya. Yang kedua, lagi orang keras kat dia, lagi dia lunak dengan orang. Yang ni aku tak tengok. Sehingga panjang cerita, dan simpulnya dia pergi kata kat Nabi benda yang tak elok lah. Dia pergi pegang baju Nabi dan dia kata benda tak elok kat Nabi. Sayyidina Umar terbeliak mata dia. Sayyidina Umar kata, aku akan pancung hang. Dia kata, dengan apa yang hang buat, dengan apa yang hang kata. Dia tuntut pada Nabi. Dia saja dia buat reka, kata dia nak beli, dia nak ambil tamar, dan kemudian dia kata Nabi tak tunaikan janji. Dia kata memang geng suku Abdul Muttalib ni memang jenis tak menunaikan janji, dia saja. Sehinggalah Nabi kata suruh Sayyidina Umar sabar. Nabi bangun. Nabi kata, Nabi suruh bagi kat dia apa yang dia mau, dan Nabi suruh dia tambah lagi sikit lagi, sebab kau Umar telah takutkan dia tadi. Kau kata kau nak perat kepala dia. Dia pun tak ambil. Dia mengucap, dia kata, aku sebenarnya bukan, aku ni Zaid bin Syu'nah, aku ni rahib. Pasal buat tu, aku nak tengok hak ciri Taurat kata orang. Rupanya memang ada. Lagi ku kerah dengan dia, ditambah lagi kat aku sikit. Walaupun riwayat ini dipertikaikan oleh Imam Al-Zahabi dan disahihkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Ibn Hibban dan seumpamanya ulama khilaf tentang kedudukan riwayat ini. Tapi Al-Hakim Al-Zahabi kata rakik riwayat ni. Tapi whatever lah, sama ada terima tak terima, tapi Nabi ni antaranya Raufur Rahim. Raufur Rahim, dia dengan mukminin Raufur Rahim, dan dia juga sebagai Nabi rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam.
Apa maksud mulamasah? Mulamasah ada dua. Mulamasah ni sentuh menyentuh suami isteri, itu termasuk dalam mulamasah. Sama ada mulamasah itu dibahaskan di dalam sentuhan membatalkan wuduk ataupun tidak membatalkan wuduk, ataupun mulamasah membabitkan soal hubungan antara suami dan isteri. Maksud suami kisentuh, cium, yang sebahagiannya disebut sebagai muqaddimatul jima', muqaddimah kepada jima'. Ada soalannya? Tak ada tuan-tuan soalan? Tuan-tuan jangan takut, malam ni saudara Bakhtiar kita buat jamuan ya. Ulama-ulama tafsir cuba membahaskan tentang penggunaan ini. Sebahagian mereka cuba relatekan kami apabila arahan Allah itu membabitkan makhluk-makhluknya yang lain, maksudnya para malaikat dan seumpamanya terbabit. Jadi, tapi kami itu bukan merujuk pada ramai, tapi menunjukkan kepada kekuasaan, kebesaran. Macam pasal nahnul Husain. Kalau saya duduk zaman kami Husain, Husain tu seorang aja, Raja Husain tu, tapi kami itu menunjuk kepada beta, bahasa orang besar. Nahnu membandingkan we, king atau queen, yang digunakan kami yang digunakan dalam bahasa Inggeris juga kadang-kadang merujuk kepada kebesaran. Oleh kerana keampunan menyebabkan insan rasa dekat dengan Tuhan. Jadi ayat-ayat keampunan dia jadikan perasaan kita dekat. Lalu dia gunakan perkataan yang menunjukkan kepada mufrad, iaitu mutakallim yang satu. Walaupun mutakallim yang banyak tu pun merujuk pada yang satu, tapi dia nak menjadikan hamba yang mendengar ayat tu rasa dia sangat dekat antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ada ke soalan? Ya. Allahumma inna hadha duha akal dan seumpamanya. Ini adalah duha kamu, duha engkau. Riwayat-riwayat ini tidak sahih. Dhaif, maksudnya tidak sampai darjat sahih. Wallahu ta'ala alam. Salat duha itu ada, tapi doa khusus duha tidak ada hadis yang sampai kepada maqam hadis sahih. Yang ada ialah pada darjat dhaif dan seumpamanya. Seorang boleh baca hadis dhaif untuk amalan pribadi je menurut pandangan jumhur, tapi ia dengan syarat dia tidak terlalu dhaif dan dia tidak juga kempen yang dhaif itu seolah-olah disandarkan pada Nabi. Dia jumpa umpamanya dalam doa banyak, kita boleh baca doa sendiri, tak ada masalah. Kita ada juga doa hadis yang dhaif, kita boleh baca doa hadis yang dhaif selagi mana maknanya betul dan tak bercanggah dengan kawaid Islam. Hadis yang dhaif itu walaupun dia dhaif, ada juga kemungkinan yang sedikit dia daripada Nabi, mungkin rawi itu ada masalah pada teknikal dan seumpamanya. Tapi kalau dia baca doa itu adalahkah salah? Tak salah lah dia baca. Tapi kalau dia confirm benda tu daripada Nabi, tak betul lah, dia boleh baca. Sembahyang duha 8 rakaat paling banyak, seperti mana disebut dalam riwayat Bukhari dan hadis Ummu Hani. Jadi dia boleh baca apa-apa doa walaupun dhaif, selagi mana untuk dirinya ada perkataan yang baik. Kerana doa ni, doa hak kita reka sendiri pun boleh, apatah juga daripada hadis yang dhaif. Hak kita sendiri nak kata, kita tengok dalam hadis dhaif tu makna dia cantik, kita pun baca, tapi kita tak sandar confirm benda ni daripada Nabi. Tapi kemungkinan yang sedikit ada dia daripada Nabi, kemungkinan, kerana rawinya dhaif. Ada dhaif ni bukan semua dhaif sama. Ni kadang setengah orang dia baca hadis dia tak tahu, dia ingat dhaif semua sama. Ada dhaif yang terlalu dhaif, dia tak boleh. Ada terlalu dhaif, seperti rawi yang muttaham,
Rawi yang dituduh dengan dusta dan seumpamanya, dia tidak boleh dijadikan sebagai hadis-hadis yang seperti itu tak dianggap dalam fadail, dalam targhib wa tarhib. Ada soalan? Habis tuan? Tak ada. Bagus ya, tak ada. Pertama, akhirnya saya ucap terima kasih kepada saudara kita yang ada jamuan sikit mana malam ni. At'amallahu man at'amana wa saqallahu man saqana. Kita baca lepas kita makan, Allah bagi makan kepada orang yang bagi kita makan, dan bagi kita minum pada orang yang bagi kita minum. Dan itu sunnah. Kita bila pergi rumah orang makan, kita kata at'amallahu man at'amana wa saqallahu man saqana. Terima kasih, kita macam tu kan. Tak bagus ya, terima kasih pun termasuk dalam sunnah jugalah. Kan, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih pada orang, tak terima kasih pada Allah. Tak syukur, terima kasih pun sunnah. Tapi kita doa kepada dia, tambahkan lagi satu sunnah. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat. Dan semoga dengan ni ramai lagi lah orang yang buat makan untuk kita. Bila lepas daripada kuliah ni, kerana duk dapat, kerana Allah bagi dia makan, kerana dia bagi kita makan, dan bagi minum, kerana dia bagi kita minum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.